Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita akan bincang test 4 ni, DGE. Okey, so kadang-kadang kita confuse bila kita nak pakai V sama dengan IR. Satu lagi formula yang melibatkan DGE ni, iaitu E sama dengan dia ada dua formula ni. E sama dengan apa tu, V campur IR sama dengan I apa tu, R tambah R kecil. Okey, so dia punya key dia, kalau soalan tu dia ada tanya, kalau ada soalan tu dia melibatkan rintangan dalam, dia ada mention tentang rintangan dalam dan juga external resistance, betul DGE. So kita akan gunakan dua formula ni. Okey, tapi formula ni masih lagi boleh diguna pakai dekat kawasan dalam lita, bukannya keseluruhan lah. Okey, bukan keseluruhan. Okey, so soalan yang pertama yang bermasalah ni adalah soalan nombor 5 ni. Okey, kita tengok ni soalan nombor 5 kan, ramai yang jawab C ni. Okey, so kita tengok 12 volt kan, ni rintangan dalam ni kita mesti pakai formula DGE ya. Okey, 2.6 ohm, arus yang melalui setiap perintang, arus dia tanya arus. Okey, arus yang melalui setiap perintang 6 ohm. Maksudnya ini kalau cikgu mudahkan lagi ni, sebenarnya lita dia lebih kurang macam ni lah sebenarnya kan. Lita dia kan, so kena pandai sikit baca lah. Sebenarnya lita dia macam ni, sama je macam ni, 6 ohm, yang ni pun 6 ohm. So kita tengok perintang ni disusun secara selari. Dia tanya yang ini ni, I ni berapa nilai I yang lalu dekat sini. Okey, so macam mana kita nak selesaikan ini? Pertama kita dapatkan rintangan berkesan ni dulu, RB dia lah. Dia tengok ini sama ni, nilai sama-sama. So bila sama, itu cikgu ada cakap lah, kalau dia suruh secara selari nilai rintangan sama, dia bahagi 2 je satu tu. Maksudnya 6 ni bahagikan dengan 2. So kita akan dapat 3 ohm. So external resistance nya kan, ataupun R besar dia adalah 3 ohm. So kita gunakan formula ni, so tadi DGE 12, sebab dia melibatkan R ni. So kita guna formula ni lah, I sama dengan R besar dia, R besar tambah R kecil dan E dia 12 volt kan, dengan daya gerak elektrik. Okey, I, R besar dia 3, R kecil dia pun 3 juga. So I sama dengan 336, so dapat 2 ampere lah. 2 ampere. Okey, 2 ampere ni adalah yang kat sini ni. Ni I yang lalu sini adalah 2 ampere. So yang sebab dia sama, so dia akan bagi 2 lah, bagi 2. So kita akan dapat B lah, 1 ampere dia punya jawapannya. Okey, soalan nombor 8. Okey, nombor 8 ni sebenarnya ada 16 orang ni yang jawab ni, so cikgu pilih juga lah soalan ni. Okey, graf voltmeter, bacaan ammeter I bagi lita di atas adalah graf bacaan voltmeter dan ammeter. Ini adalah DGE lah. Kita nak tahu macam mana ni adalah graf DGE adalah bila voltmeternya disambung pada dry cell. Kalau Ohm's law, dia disambung, voltmeter disambung pada perintang pada perintang. So jawapannya adalah D Soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9 ni melibatkan graf ni kan. So tengok sekarang ni graf ni adalah graf R melawan 1/I. Okey, graf R melawan 1/I. Kita punya formula ni, sebab dia ada menggunakan external rengkangan ni, kita punya formula kita adalah E sama dengan I R besar tambah I R kecil. Okey, so apa perlu kita susun, sebab R ni adalah paksi Y, yang ini adalah paksi
fraksi X kan. So kita susun maksudnya dia mesti jadi in term of R. So dia jadi I R kan. So ni pindah sini lah, jadi kita pindah sebelah sini sama dengan apa tu, I R tolak I. Ya ke? Dia pindah sini jadi negatif nanti. Yang ni pindah sini. Okay. Salah. Okay. Ya, ini kita pindahkan ke sini, so dia akan jadi I R besar sama dengan I tolak I R kecil. Okay. So tinggalkan R saja. So R sama dengan I per I tolak I per R bagi I. Okay. So ni boleh potong lah. So tinggal R sama dengan I dot 1 per I tolak tinggal R saja. Okay, ini sebenarnya tengok yang ni cikgu buat apa tadi. Ni sebenarnya dia sama macam I per I ni. I per I ni dan dia sebenarnya sama lah, kita buat I dot 1 per I. Ni 1 maksudnya, maksud I dot 1 maksud I per I juga lah. Okay. Sebab apa kita kena pecahkan ni supaya kita boleh dapat paksi X nya 1 per I ni. Ni paksi X, ini paksi Y. Okay. So yang tinggal ni, yang ni adalah apa ni? Ni kalau based on Y equal to MX plus C kan. So ini adalah M dia, kecerunan, manakala ini adalah Y intersect. Okay. Pintasan Y. So kita tengok pintasan Y dia kat sini kan. Pintasan Y dia kat sini nampak. Okay, pintasan Y dia adalah sini ni. Ni pintasan Y dia. Pintasan Y dia adalah Y. Kecerunan kalau tengok ni macam mana kita nak kira kecerunan ni. Ini lah. Nak kira kecerunan. Delta Y bagi delta X, iaitu P bagi Q sama dengan P bagi Q. So P bagi Q ni DG Tangan dalam adalah Y intersect tangan dalam ni. So jawapannya adalah D. Berikut adalah benar, kecuali satu daya DGE adalah 1.5 volt. Ini adalah Y intersect lah. Y intersect. So kita tengok kat sini betul lah kan. Y intersect ni adalah 1.5 volt. So ini jawapannya betul. Rintangan dalam bateri adalah 1 ohm. Rintangan dalam ni kita boleh dapat dengan kita kira kecerunan garisnya. Kita ambil sini kan. Ini perubahan Y ni 0.6, yang ni pun 1.5 tolak 0.9 dapat 0.6 juga lah. So rintangan dalam sama juga dengan kecerunan, sama juga dengan 0.6 bagi 0.6, so dapat 1 ohm. So betul betul. Kemudian rintangan luar 1.5 ohm. Macam mana kita dapat rintangan luar ni? Kita ambil satu titik lah. Contohnya kita ambil titik kat sini kan. Kita ambil titik sini misal kata kan. So kita gunakan formula E sama dengan I R besar tambah R kecil E dia kita tahu 1.5 volt, I dia 0.6. R besar dia yang kita nak cari. R tadi kita dah dapat, R kecil 1 ohm So R tambah 1.5 bagi apa? Ni dapat berapa ni? So kita dapat 2.5 ni. Dapat 2.5. So R sama dengan tolak 1 So jawapan 1.5 ohm. Betul.
Okey, seterusnya rintangan dalam bateri berkurang apabila arus bertambah. Rintangan dari dikata R dia berkurang, R kecil ni berkurang bila I dia bertambah. Okey. So ni kalau kita tengok graf dia, kan. Kita tengok graf dia ni, graf dia mendatar je ni. Turun je ni. Kan. So kalau kita letak kecurunan sini kan, kecurunan kat sini ke, kecurunan kat sini ke, maksudnya bila I dia ni makin bertambah, kan, I dia ni makin bertambah, kecurunan ni apa? Kecurunan ni mewakili rintangan dalam ni. Mewakili rintangan dalam. So kita perhatikan R dekat sini ke, R dekat sini ke, R dekat sini, bila I dia ni bertambah, apa dia? R dia adalah tidak berubah ni. Kecurunannya sama je. Kan, maksudnya rintangan dalamnya adalah sama je sepatutnya, kan, bukannya berkurang. So jawapan yang salah adalah D lah, yang salah. Okey. Kita teruskan dengan test yang ke-5 ni, tenaga dan kuasa elektrik. Okey, so soalan pertama ni yang susah ni adalah soalan nombor 7. Okey. Kita tengok soalan ni gambar rajah ni, kalau kita perhatikan ini sebenarnya, kan, dia punya susunan dia, kan, ini dia punya selnya, kan, harus ulang alik lah. Okey, harus ulang alik, kan. Okey, macam ni sebenarnya. Okey, silap. Sambung sini lah. Kita sambung sini. Okey, sambung sini ya. Okey. So dia tanya berapa kan nilai arus yang mengalir daripada X. Maksudnya I utama ni I utama ni berapa. Okey. So I ni sebenarnya dia adalah ni I1, I2, I3. So I ni sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Ini sebenarnya litar selari ni sebenarnya. Okey. Okey, so dia bagi ni 12 volt ni kat sini lah, cross ni. Dan kita perhatikan dia supply dengan 12 volt juga, maksud dia akan cerah dengan kecerahan. Dia akan cerah dengan cerahan normal. Cerah dengan kecerahan normal. Okey. Nampak Kalau 12 volt 30 watt, kan, cakap tadi apa, dia cerah dengan kecerahan normal. So maksudnya kalau sepatutnya 12 volt tapi kita bagi tinggi lagi 15 volt, dia akan makin cerah. Tapi dia bukan cerah dengan cerahan normal lah, dia makin cerah. Tapi kalau terlalu tinggi, arus pun akan jadi tinggi, nanti mentor akan terbakar. Okey, so kita guna formula ni, P sama dengan VI. So P dia 30 sama dengan V dia 12, I dia adalah bagilah 30 bagi 12. So kita dapat I dia sama dengan 2.5 ampere. So 1 ni maksudnya tambahlah 25 tambah 25 tambah 25. So kita akan dapat I dia sama dengan 24677.5 ampere. So jawapannya adalah C. Okey, seterusnya soalan nombor 8. Sebuah kuantitas variable fuse yang mana paling sesuai digunakan dalam pemanas. Okey, fuse itu juga ada cerita pasal fuse. Fuse hari tu cakap apa, kita mesti tinggi sedikit mesti letak tinggi sedikit berbanding normal lah, berbanding normal. Okey, contohnya yang ni 240 3 kV ni arus mesti tinggi sedikit, maksudnya nilai arus lah. So P sama dengan VI, P dia 2.3 K darab lah, maksudnya darab 10/3 sama dengan 240 I. So I kita dapat berapa? Kita dapat 9.558 ampere. So mana yang lebih sikit pada ni, yang paling sesuai adalah G lah, 10 ampere. Okey, seterusnya soalan nombor 9 menunjukkan tarik elektrik. Soalan nombor 9 ni, tengok ni ramai yang betul lah ni.
Tapi 46% lah. Sebab ramai yang tak jawab ni soalan ni. Soalan apa tu elektrik ni. Bacaan ke 6020 ni dibaca Ni dibaca 6020. Lepas tu September 7450 So dia punya penggunaan dia. Okey. Penggunaan dia adalah sama dengan 7450 tolak 6020 lah. Okay. So kita tolakkan 6020 ni. So kita dapat 1430. Okay. So kita dapat 1430. Okay. So berapakah kos elektrik ni? Okay. So 100 unit pertama. So 1430 kan kita tolakkan dengan 100 lah. So tinggal berapa ni? Tinggal 1330. Okey. Yang ini kita darabkan dengan 0.2. Okey. Lepas tu 900 unit yang berikutnya kan kita tolakkan dengan 900 kan kita tolak berapa ni? Alamak, 1330 tadi tolak 100 kan kita tolak 900 kan tinggal 430 lah. Ok, so tinggal 430. Ok, so yang 900 ni kita darabkan dengan 0.25. Ok, kemudian yang 430 ni kita darabkan baki dia lagi lah sebab 1000 ke atas kan, darab 30 sen. Ok, so kita jumlahkan tengok kan. Ok, cuba kira kejap kan, ni keluarkan kalkulator ni. Ok, cuba kira kejap. Ok, so kita dah kira dah 900 dapat 25, 430 ni dapat 129. So jumlah dia adalah RM130 374 so jawapannya adalah B. Ok, soalan seterusnya adalah soalan yang terakhir ni nombor 10. Sebuah motor elektrik ni ok, sebuah motor elektrik guna untuk mengangkat beban 50 kg setinggi 2 meter dalam masa 10 saat. Ok, ok, ni contohnya macam ni lah kan. So dia ada motor sini kan, ni ada takal dia tarik kan. Ok, ni mungkin asal ni kat sini. So dia tarik setinggi 2 meter ni. Ok, 2 meter, beban dia adalah 50 kg kan. So motor ni power dia, V dia 25 volt kan, I dia 5 ampere, T dia adalah 10 saat. Ok, so kat sini ingat biasanya kalau dalam topik ini kecekapan kan, tenaga elektrik ni kan, tenaga elektrik dia akan jadi E input E input. Okay, yang lain-lain tenaga tu yang ditukar tu adalah output lah. So macam ini adalah output dia adalah apa dia? Output dia adalah tenaga gravitational potential energy, tenaga keupayaan graviti. Okay. Okay, so tengok tenaga keupayaan graviti EG je tulis EG adalah EP lah biasanya, bolehlah EG. Okay, iaitu MGH. So M dia adalah 50, G dia 10, H dia 2 meter kan. So berapa ni? 5 darab 2 10 1000 dapat. Ok, lepas tu E elektrik pula kan. E elektrik sama dengan ni formula pun ni pakai VIT lah yang semua ada ni. So 25, I dia 5,
T dia tu 10 10. Okey, berapa ni? 25 kan. 25 darab 5 darab 10 kita dapat 1250 joule ingat joule. Okay. So dua-dua tenaga ni kita dah dapat. So dia punya efisiensi sama dengan E out bagikan dengan E in lah kan. E out ni apa tadi? Susah tak boleh tekan ni. Okay, E out ni adalah apa tadi? E out adalah EG tadi. Dan kalau E in ni adalah E elektrik E elektrik. Ni adalah sama dengan MGH tadi bagikan dengan VIT Ini pun ni darab 100%. Okay, darab 100%. Okay. So tadi kita dah dapat. So E out dia tadi 1000. So 1000 bagikan dengan E out dia 1250 ni. 1250 darabkan dengan 100%. So berapa kita dapat ni? So kita akan dapat 80. Okay, 80%. So jawapannya adalah alamak. Jawapannya adalah B Cikgu tanda apa ni? C Okey. Okey, betul So jawapannya adalah B 80%. Okey, thank you.